Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada pagi ini kita akan tengok topik baru ataupun bab baru tentang gelombang. Jadi kita akan tengok subtopik yang terbaru iaitu 5.1 tentang asas gelombang. Jadi untuk pengetahuan awak, gelombang ni macam mana dia dihasilkan? Jadi gelombang ini boleh dihasilkan dengan satu sistem yang berayun. Jadi kalau berayun, macam mana kita nak berayun? Dekat sini cikgu ada bandul. Okey, bandul. Ni bandul. Sekejap. Okey, jadi bandul ni sekarang ni dalam keadaan keseimbangan. Okey, awak nampak Jadi apa akan jadi ialah apabila cikgu ayunkan bandul ini, maka akan terhasillah gelombang. Jadi gelombang boleh terhasil dalam sistem yang berayun, okey, ataupun dia bergetar. Getar contohnya kat sini. Okey, dekat sini cikgu ada satu spring selingki. Jadi spring selingki ini dia bergetar juga akan menghasilkan gelombang. Jadi dekat sini okey, sama ada dalam sistem yang berayun ataupun bergetar. Okey, kita tengok ayunan getaran. Okey. Ayunan ini adalah merupakan satu gerakan ulang-alik dari kedudukan keseimbangan. Okey, ini awak tengok ini adalah bandul. Jadi bandul ni sekarang ni dia adalah berada dalam belum lagi. Okey, dia tak okey, ni dia berada dalam titik ataupun kedudukan keseimbangan. Jadi bila cikgu tarik, cikgu menggunakan daya dia akan berayun. Jadi sebenarnya dia dah gerakan ulang-alik. Okey, tengok contoh kat sini. Ini merupakan satu ayunan di mana gerakannya adalah gerakan yang dipanggil sebagai gerakan yang berulang-alik. Jadi sebenarnya apabila berlakunya gelombang akan berlakulah perpindahan tenaga. Apa maksud perpindahan jirim medium? Maksud kat sini yang berlaku, yang bergerak hanyalah tenaga. Jirim ni bahasa mudahnya adalah molekul. Molekul ni hanya stay pada tempat dia, dia tak dipindahkan. Yang pindah hanyalah tenaga. Okey, boleh faham jelas ya? Jadi untuk gelombang ini, okey, jadi gelombang ini bentuk spring selingki. Mana spring selingki? Inilah spring selingki. Tunjuk. Ini adalah spring selingki. Di mana kalau untuk spring selingki ni kita boleh tengok kaedah ataupun gelombang progresif. Jadi gelombang ini terbahagi kepada dua, iaitu pertama adalah gelombang progresif, yang kedua adalah gelombang pegun. Okey, awak tengok kat sini. Okey. Yang ini awak gerak tangan awak, awak gerak tangan awak atas dan bawah. Okey, atas dan bawah. Okey, awak gerak macam tu. Okey. Apa akan jadi ialah ini hanya adalah perpindahan tenaga. Ini adalah perpindahan tenaga. Ini pun perpindahan tenaga. Yang ini pun perpindahan tenaga. Yang berubah hanya tenaga saja dipindahkan. Jirim, apa maksud jirim? Jirim ni sinilah. Ini jirim. Jirim ni ataupun molekul besi lah. Dekat sini adalah molekul besi. Jadi molekul besi ataupun jirim tidak berubah, tidak dipindahkan. Jadi dia stay saja. Bila awak gerak tu, jirim hanya bergerak atas dan bawah. Yang dipindahkan hanya adalah tenaga. Nampak kat sini. Ini adalah jirim ni. Ini adalah kedudukan jirim. Ini adalah kedudukan jirim. Jadi jirim ni hanya stay atas dan bawah. Yang dipindahkan adalah tenaga. Okey. Jadi gelombang jenis ini dikenali sebagai gelombang progresif. Maksud tenaga tu dipindahkan. Okey. Jadi untuk gelombang progresif, apa dia masuk kat sini? Ialah gelombang dia merambat dengan masa sepanjang arah perambatan gelombang. Okey. Kemudian kalau awak tengok kat sini, arah perambatan gelombang kat sana. Nampak? Ini arah perambatan gelombang. Ini kalau awak tengok, ini adalah arah perambatan gelombang. Okey, ini adalah arah perambatan gelombang. Di mana kalau awak tengok tenaga tu semakin lama awak tengok ni kedudukan 1, ni kedudukan 2, ni kedudukan 3. Lagi bertambah masa tu tenaga lagi banyak dipindahkan.
Okey, gelombang jenis ini adalah gelombang melintang dan juga dipanggil sebagai gelombang membujur. Okey, contoh-contoh gelombang melintang ni contohnya adalah cahaya. Itu adalah gelombang. Okey, gelombang melintang. Kemudian kita akan tengok lagi gelombang membujur ni satu saja iaitu gelombang bunyi. Okey, nanti kita akan tengok lebih detail. Okey, kita akan tengok lebih detail tentang gelombang membujur dengan gelombang bunyi. Okey, boleh Okey, gelombang pegun. Okey, gelombang pegun ni maksudnya satu tali, contohnya satu tali awak tarik. Jadi tenaga tu hanya dipindahkan atas dan bawah saja. Dia tak bergerak macam tadi, dia bergerak daripada. Okey, tadi macam tadi dia bergerak kan. Dia bergerak. Sekarang tenaga tu hanya walaupun awak tambah masa dia sama saja. Jadi dia tidak beramat dengan masa. Contohnya gelombang ni adalah gitar, ukulele ataupun suring. Ini dipanggil sebagai gelombang pegun. Dia pegun saja. Awak tarik dia bergerak itu saja. Okey, boleh Jadi kalau untuk gelombang mekanik, contohnya kat sini adalah ni sekarang kita tengok lebih detail. Untuk gelombang progresif, dia terbahagi kepada dua. Gelombang melintang dan juga gelombang membujur. Ini gelombang progresif. Dan gelombang kita nak tengok. Tadi kita tengok progresif dan pegun. Sekarang kita tengok melintang dengan membujur. Okey. Kalau awak perhatikan kat sini. Okey. Zarah medium bergetar pada arah berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Okey, awak tengok kat sini. Mana arah perambatan gelombang? Yang ini awak perhatikan di sini adalah gelombang dia bergerak. Ini adalah arah perambatan gelombang. Ini adalah arah perambatan gelombang. Okey. Okey, jadi sekarang ni arah perambatan gelombang adalah pada arah yang mendatar macam ni. Okey, ini adalah arah perambatan gelombang. Kemudian, zarah ni, mana zarah? Zarah tu sebenarnya molekul-molekul besi lah. Ni contohnya, ni zarah. Ni zarah. Okey, zarah ni hanya bergetar atas dan bawah. Itu zarah. Jadi awak tengok zarah tu bergetar atas dan bawah. Zarah ni, kalau awak tengok, zarah dengan arah perambatan gelombang, dia adalah berserenjang. Apa maksudnya? 90 darjah. Jenis ini dikenali sebagai gelombang melintang. Maksudnya kedudukan zarah tu dengan arah perambatan gelombang, dia adalah serenjang 90 darjah. Okey. Jadi gelombang, kalau awak tengok puncak yang mana? Okey, puncak kalau awak nanti kita akan ajar, puncak itu yang ini adalah puncak. Yang ini adalah dipanggil sebagai lembangan. Okey. Itu adalah dipanggil sebagai lembangan. Jadi, kalau awak tengok ini puncak, puncak, lembangan, puncak, lembangan, puncak, lembangan. Dia mesti berselang-seli. Okey. Okey, dia mesti puncak, lembangan, puncak, lembangan. Okey. Contoh kat cikgu lukis ni. Puncak, lembangan, puncak, lembangan, puncak. Contohlah. Jadi contoh-contohnya adalah radio, cahaya, gelombang air. Ini semua adalah dipanggil sebagai gelombang melintang. Okey, kita tengok. Gelombang membujur. Okey, apa itu gelombang membujur? Kita tengok Gelombang membujur ini, okey, sama juga. Padam Okey. Sama juga, yang ini, yang bawah ni adalah arah perambatan gelombang. Ni. Ini sama juga. Ini adalah arah perambatan gelombang. Jadi yang merah ni, yang cikgu lukis merah ni, ini arah perambatan gelombang. Tetapi, mana dia punya zarah? Mana zarah? Zarah tu molekul-molekul besi lah. Zarah tu yang ni. Ni zarah. Cikgu lukis yang ataupun cikgu yang ni zarah. Zarah tu dia tadi kalau untuk melintang tu dia bergerak atas bawah. Kalau membujur dia bergerak kiri dan kanan saja. Kalau mendatar kiri dan kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ni. Zarah tu hanya bergerak kiri dan kanan.
Dan awak perhatikan bahawa apabila dia bergerak kiri dan kanan, kedua-dua ni adalah selari. Kedudukan zarah sekarang ni dengan arah perambatan gelombang ada selari. Jadi apabila arah perambatan ni selari, ini dipanggil sebagai gelombang membujur. Okey, jenis ini dikenali sebagai gelombang membujur. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, gelombang membujur, dia tidak ada puncak, tidak ada lembangan. Dia hanya ada mampatan juga regangan. Jadi macam mana nak tengok? Jadi cikgu pakai pen hijau supaya nampak. Jadi awak tengok, kawasan yang regang tu dia panggil sebagai kawasan mampatan. Awak tengok kat sini. Ni. Ni adalah mampatan. Okey, ini adalah mampatan. Ini adalah mampatan. Ini adalah mampatan. Yang dia spring tu dia mampat. Kemudian kalau regangan pula, apabila awak tengok jarak dia semakin jauh. Jadi kalau semakin jauh, itu dikenali sebagai regangan. Jadi ini adalah regangan dengan regangan. Jadi mampatan, regangan ini berselang-seli. Dia tak ada puncak, tak ada lembangan. Puncak lembangan hanya untuk gelombang melintang saja. Kalau membujur, dia hanya ada mampatan, regangan, mampatan, regangan, mampatan, regangan. Okey, jelas? Jadi hanya satu saja contoh untuk gelombang membujur adalah gelombang bunyi. Okey? Okey, jelas? Okey, kita tengok gelombang magnetik dengan gelombang elektromagnet. Maksudnya gelombang magnetik ini, okey, magnetik ni maksud di sini ialah untuk tenaga itu dipindahkan, dia memerlukan medium. Contohnya medium ni molekul udara. Udara tu sebagai medium. Contohnya air. Air tu, tenaga tu nak dipindahkan, dia mesti ada air. Ataupun molekul-molekul air barulah tenaga itu boleh dipindahkan. Contohnya adalah gelombang air lah. Tetapi kalau bunyi, gelombang bunyi, awak dengar bunyi itu merupakan, kalau awak tengok, itu adalah gelombang bunyi ni, kalau awak tengok, dia memerlukan medium. Kalau dalam keadaan vacuum tidak ada udara, gelombang bunyi tidak boleh dipindahkan. Okay, dia merupakan gelombang magnetik. Maksudnya dia mesti ada medium. Okey, tetapi gelombang elektromagnet ni, contohnya adalah dia tidak memerlukan medium untuk perpindahan tenaga. Contohnya cahaya. Cahaya ni daripada matahari, okey, dia tak perlukan molekul udara sebagai medium untuk dia sampai ke bumi. Jadi gelombang itu dipanggil sebagai gelombang elektromagnet. Jadi cahaya tu daripada matahari nak sampai ke bumi, dia tak perlukan medium, tak perlukan udara. Dia boleh sampai ke bumi. Jadi itulah gelombang cahaya. Ataupun gelombang radio ataupun gelombang gamma. Jadi radio pun sama. Okey, jadi macam mana dia boleh terhasil walaupun dia tak perlukan medium? Tak perlukan. Jadi dia sebenarnya adalah, kalau kita akan belajar lebih detail, gelombang elektromagnet ni terdiri daripada medan elektrik dan juga medan magnet. Okey, nanti kita akan belajar lebih detail. Jangan berserenjang antara satu sama lain. Okey. Jadi kita akan tengok beberapa istilah tentang gelombang. Okey. Pertama adalah amplitude. Okey, jadi okey. Aina boleh faham Aina nanti awak komen pada ruang chat tu okey. Aina, boleh Aina Cikgu teruskan tentang amplitude. Okey, yang ini bandul. Bandul ni kita nak faham dia bila dia berayun, dia menghasilkan gelombang. Okey, tu. Okey, dia menghasilkan gelombang. Okey, kita tengok amplitude. Okey, dari amplitude ni dia kata sesaran maksimum zarah dari kedudukan keseimbangannya. Zarah ni kalau kita tengok ni dalam molekul, ni bandul ni, dalam ni ada zarah lah. Zarah tu molekul-molekul besi . Okey, bila tengah ini adalah dipanggil sebagai kedudukan keseimbangan. Jadi bila cikgu tarik, cikgu lepas, jadi amplitude ni maksudnya kedudukan sesaran maksimum. Jadi kat sini, ini adalah sesaran maksimum. Okay, jadi antara kedudukan keseimbangan sampailah kepada sesaran maksimum, ini dikenali
dipanggil sebagai amplitude. Jadi amplitude ni titik keseimbangan gambar sini. Jadi kalau cikgu lukis, okay, ini bandul. Ini bandul. Ini dia titik, sampai ke sini. Ini dipanggil sebagai A. A ini adalah amplitude. Ingat, amplitude ni daripada titik keseimbangan sampai ke sasaran maksimum. Itu adalah amplitude. Okey, tempoh. Tempoh ni adalah masa yang diambil untuk satu ayunan lengkap. Macam mana tempoh? Tempoh ni dia maksudnya, ni titik kedudukan keseimbangan. Dia pergi, balik, dia satu titik, dia satu ayunan lengkap. Jadi kalau contoh kat sini, kalau cikgu buat 1 saat, dia pergi, balik, satu ayunan lengkap. Jadi kat sini, itulah tempoh. Jadi tempoh adalah masa nak buat satu ayunan lengkap. Di ayunan lengkap ni dia mesti pergi dan balik semula. Itu baru satu ayunan lengkap. Jadi tempoh adalah masa buat satu ayunan lengkap. Jadi kalau untuk itu maksudnya tempoh. Okey, frekuensi maksudnya apa tadi tempoh? Frekuensi maksudnya di sini, dalam satu saat berapakah bilangan ayunan lengkap? Contohnya kat sini bandul ni. Okey, ini bandul. Okey, ini bandul. Bandul ni, cikgu contohlah kat sini. Dalam satu saat, dia menghasilkan 5 ayunan lengkap. Maksudnya, satu saat, dia buat 1, 2, 3, 4, 5. Dalam satu saat, dia buat 5 ayunan lengkap, maka frekuensinya adalah 5 Hz. Maksudnya, sebab frekuensi adalah berapa ayunan lengkap dalam masa satu saat. Okey, jelas. Jadi, kalau awak tengok apakah formula yang mengaitkan tempoh dan frekuensi, formulanya adalah T sama dengan 1 per F ataupun untuk frekuensi atau 1 per T. Tapi untuk frekuensi, kita akan pakai unit apa? Kita akan pakai unit Hertz. Okey, untuk frekuensi. Okey, panjang gelombang. Okey, kita akan tengok kat sini. Ini adalah gelombang. Gelombang ni dia yang tengah-tengah tu, itu adalah kedudukan keseimbangan. Okey, C1 ni dipanggil sebagai puncak. Puncak. Okey, ini adalah puncak. Ini adalah puncak. Okey, yang puncak bawah ni, ini adalah panggil sebagai lembangan. Lembangan. Ini adalah lembangan. Jadi, panjang gelombang ialah jarak di antara dua titik sefasa yang berturutan. Maksudnya kat sini, kalau puncak ni sama ada puncak ke puncak C1 ataupun C2, ini adalah panjang lambda ni panggil sebagai lambda. Lambda. Kalau cikgu sebut lambda ni, itu awak tahu itu adalah panjang gelombang. Okey. Jadi puncak adalah sama ada puncak ke puncak berturutan ataupun lembangan ke lembangan yang berturutan. Dia maksudnya dia mesti bersebelah. Tak boleh daripada C1 sampai C3 sebab dia sudah melangkau. Dia mesti antara C1 sampai C2 ataupun T1 sampai T2. Jadi C1, C2 dan C3 ini dikenali sebagai titik-titik sefasa. I1, I2, I3 ini dipanggil sebagai titik-titik sefasa. T1 dan T2 tu adalah titik-titik sefasa. Okey, itu maksud dia. Jadi panjang gelombang adalah jarak di antara puncak ke puncak berturutan ataupun lembangan ke lembangan berturutan. Okey, jelas ya? Nuri jelas Nuri? Okey, kita tengok formula yang untuk laju gelombang. Okey, untuk formula laju gelombang adalah V sama dengan F lambda. V ini adalah velocity, hal laju. F ini adalah frekuensi. Lambda ini adalah panjang gelombang. Jadi, V sama dengan F lambda. Nanti kita akan tengok soalan. Ini macam mana kita nak cari hal laju gelombang. Okey. Okey, ini kalau ini gelombang melintang. Gelombang melintang awak tahu dia ada membujur. Dia ada puncak
dan dia ada lembangan. Okey, manakala kalau untuk gelombang membujur, membujur macam ni. Macam padam. Membujur tidak ada perkataan istilah puncak dan lembangan. Dia hanya ada istilah mampatan dan regangan sahaja. Jadi awak tengok kat sini, C1, C2 dan C3 ini adalah merupakan kawasan mampatan. Kalau awak tengok dia kan rapat-rapat, dia mampatan. Okey, manakala kawasan R1, R2 dan R3 ini merupakan kawasan regangan. Regangan. M tu adalah mampatan. Kan dia, awak tengok dia kan rapat kan. Itu mampatan. Jadi kalau tadi lambda puncak ke puncak ataupun lembangan ke lembangan, sekarang tak boleh. Mana ada tak ada puncak dah. Tak ada lembangan. Untuk lambda adalah sama ada diambil daripada mampatan ke mampatan yang berturutan ataupun regangan ke regangan yang berturutan. Jadi kalau untuk gelombang membujur, itulah caranya untuk dapatkan panjang gelombang. Nampak tak ni? Panjang gelombang lambda. Okey, jelas ya? Jadi kalau awak tengok kat sini, jadi C1, C2 dan C3 ini dikenali sebagai titik-titik sefasa. R1, R2 dan R3 ini juga dikenali sebagai titik-titik sefasa. Maksudnya satu garis, kita buat dia satu garis dan kita boleh sambungkan dia. Okey, itu cara nak cari lambda. Kalau cikgu sebut lambda dah awak tahu. Lambda itu sebenarnya adalah panjang gelombang. Lambda. Simbolnya lambda. Ini merupakan panjang gelombang. Okey, panjang gelombang. Okey, jelas ya? Okey, jadi kita kat sekarang kita tengok untuk beberapa jenis graf. Okey. Kalau awak perhatikan kat sini, dekat sini terbahagi kepada dua jenis graf. Kalau awak belajar dalam matematik, awak tahu. Okey, dalam matematik, dia dalam graf ini, dia mesti sebut Y per X. Mesti Y melawan X. Kan? Awak belajar matematik kan? Kalau nak buat graf, mesti Y melawan X. Jadi Y kat sini, jadi sesaran ini adalah Y. Ini adalah sesaran Y. Kemudian X-nya adalah masa. Okey, jadi kat sini, kalau ini dia ada puncak lah. Puncak ke puncak. Antara puncak ke puncak, dia akan dapat T. T tu apa? T tu adalah tempoh. Jadi kalau awak nak cari tempoh, masa, awak itu adalah tempoh. Ataupun nak cari A. A tu apa? A tu adalah amplitude. Amplitude, dia mesti daripada titik keseimbangan. Mana titik keseimbangan? Yang you buat warna oranye lah. Hijau lah. Ini adalah titik keseimbangan. Ini adalah titik keseimbangan. Jadi antara ni, ini adalah dipanggil sebagai amplitude. Itu adalah amplitude. Okey, ingat. Okey, itu graf pertama. Okey, graf kedua adalah graf sesaran melawan jarak. Kalau awak perhatikan kat sini, nampak sini jarak. Tadi masa, sekarang jarak. Jadi kalau untuk jarak, puncak ke puncak, ini adalah lambda. Okey, ini adalah lambda. Jadi cikgu, macam mana saya nak tengok lambda ataupun panjang gelombang? Nak tengok lambda ataupun panjang ataupun tempoh, bukan panjang gelombang. Lambda tu panjang gelombang lah. Nak tengok lambda ataupun tempoh, awak kena tengok dekat dia punya title pada paksi X dia. Kalau title dia jarak, itu adalah lambda. Kalau dia masa, dia adalah tempoh. Amplitude sama. Amplitude sama macam tadi. Jadi yang bezakan awak kena tengok jarak ataupun masa untuk membezakan. Okey, jadi kita akan tengok beberapa latihan supaya kita akan nampak. Okey, boleh
Azim boleh, Azim? Okey. Okey, kita tengok ni. Okey, ini adalah gelombang membujur. Cikgu, macam mana cikgu tahu gelombang membujur? Sebab uh, dia ada apa? Dia ada, kalau awak tengok ini mampatan, regangan, mampatan. Awak tahu. Dia macam mampat-mampat tu dia renggang. Ini adalah gelombang membujur. Jadi label X. X itu apa? Jadi X itu adalah regangan. Y itu adalah mampatan. Y itu adalah mampatan. Okey, mudah soalan ni. Dia label saja. Label ni, awak label je lah. Okey, ni adalah gelombang membujur. Hanya bunyi saja yang dapat macam ni. Yang lain semua adalah gelombang melintang. Melintang ni dia ada puncak, dia ada lembangan. Contoh kat sini. Okey, okey. Ini adalah gelombang melintang. Okey, nak kira amplitude. Berapakah amplitude ni? Awak kena buat titik keseimbangan. Jadi macam mana nak buat titik keseimbangan? Titik keseimbangan tu yang garis tengah-tengah tu. Okey, jadi kena buat garisan titik keseimbangan. Kena buat macam ni. Guna pembaris. Ini adalah titik keseimbangan. Okey, jadi amplitude macam mana? Ini adalah amplitude dia A. Jadi A dia berapa? 2 bahagi dengan 2. Sebab kat sini 2 kan. Sebab 2 tu 2. 1, 1. Jadi akan dapat amplitude-nya adalah 1 apa? 1 meter. Okey, boleh. Amplitude dia mesti daripada tengah-tengah titik keseimbangan. Okey, lambda. Panjang gelombang ni lambda lah ya. Kalau nak sebut panjang ke susah. Panjang gelombang. Panjang tu. Kalau sebut lambda senang. Jadi lambda ni, okey, ini puncak, lembangan, puncak, lembangan, puncak. Jadi lambda ni, dia adalah puncak ke puncak berturutan. Jadi senang je. Ataupun lembangan ke lembangan berturutan. Jadi kalau awak tengok, ni. Jadi kat sini, ni. Ni adalah lambda. Jadi lambda berapa? Lambda je mudah je kan. Sebab itu ada 4 bagi 2 kan. Jadi lambdanya adalah 4 meter bahagi dengan 2. Maka awak akan dapat 2 meter. Okey, boleh. Cikgu, kalau saya nak buat lembangan ke lembangan boleh? Boleh juga kalau awak nak buat lembangan ke lembangan. Tapi boleh je macam ni. Ini pun sama juga. Kan? Okey, sama je. Tapi kita ambil yang mudah lah sebab dia bermula daripada puncak. Puncak. Kat situ ada dua lambda. Okey, jadi kita nak 1 lambda saja. Okey, boleh Ain Fakihah boleh Ain? Okey. Okey. Ini nanti cikgu dah ajar awak kan. Apakah dimaksudkan sebagai 5 Hz? Maksudnya 5 Hz ni maksudnya dalam masa 1 saat dia menghasilkan 5 ayunan lengkap. Maksudnya kalau contoh kat sini, ini bandul ni. Kalau cikgu sebut 5 Hz, maksudnya dalam 1 saat dia buat 5 kali ayunan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ayunan lengkap dalam masa 1 saat. Jadi awak buatlah ayat sendiri ya. Jadi apakah dia maksudkan? Dan dia masuk kat sini A ni maksudnya dalam masa 1 saat dia menghasilkan 5 ayunan lengkap. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini untuk B, berapakah masa yang dia ambil untuk buat 1 ayunan lengkap? Jadi kalau awak tengok tadi, kalau 5 ayunan lengkap, masa dia ambil adalah 1 saat. Ini 5 ayunan lengkap. Jadi, kalau 1 ayunan lengkap macam mana? Jadi, 1 bahagi dengan 5. Jadi, akan dapat berapa? Akan dapat 0.2. 0.2 apa? Second. Ataupun kalau nak guna formula pun sama juga. Sebab ini F, ini frekuensi. Jadi, T
Ini sebenarnya adalah T. T itu adalah masa untuk buat satu ayunan lengkap. T sama dengan 1 per dengan F. Jadi, 1 bahagi dengan 5 akan dapat 0.2. Jadi, unitnya apa? Unitnya adalah saat. Okey, boleh Okey. B boleh Jadi, kita tengok C pula. Padam. Okey. Okey, Aisyah faham. Aisyah Hana faham Okey, berapakah masa dia ambil untuk buat 15 kali ayunan? Jadi kalau awak buat macam awak buat macam nisbah lah, awak buat macam nisbah. Nisbah ni macam mana? Awak tahu kan? Okey, awak tahu. Tadi kan dia kata 5 Hz. 5 Hz ni maksudnya 5 ayunan lengkap. Maksud dia ambil adalah 1 saat. Yang tadi. Okey, 5 Hz. Sekarang ni kalau 15 kali ayunan lengkap, macam mana? Mudah je, kan? Betul tak? Mudah sahaja. Boleh buat agak-agak. Jadi, agak-agak berapa? Cuba buat. Berapa saat? Jadi 3 saat. Bagus. 3 saat. Okey, itu untuk buat 15 kali ayunan lah. Okey, boleh Jadi, frekuensi adalah bilangan ayunan lengkap dalam masa 1 saat. Okey, habis selesai soalan nombor 3. Ainul Nurin. Gambar cikgu jelas tak Ainul Nurin? Okey. Jadi dalam soalan ini, okey. Jika bandul berayun 12 kali dalam masa 3 saat, cari tempoh. Okey, tempoh ni adalah bilangan ayunan lengkap, bilangan ayunan dalam 1 saat. Itu maksud tempoh. Jadi kat sini, 1 saat, okey, dia boleh pergi 12 kali ayunan. Okey. Sekarang ni, kalau, ini, 1 saat. 3 saat. Okey, padam. Ni. Gaji 1 saat macam mana nak buat? Jadi 1 saat, agak-agak berapa kali ayunan lengkap? Jadi mudah saja, iaitu 12 bahagi dengan 3. Jadi akan dapat 4 ayunan lengkap. Jadi 4 ayunan lengkap ini, yang ini dikenali sebagai tempoh. Sebab tempoh ni, dia mesti merujuk 1 saat. Ingat, tempoh mesti merujuk kepada 1 saat. Jadi tempoh kat situ. Okey, dah dapat tempoh. Jadi tempoh adalah 4. Tempoh adalah 4. Okey, itu tusuk tempoh. Okey. Bukan tempoh. Ini adalah frekuensi. Silap. Ini adalah frekuensi. Maaf. Frekuensi. Tempoh bukan tempoh. Frekuensi adalah bilangan ayunan lengkap dalam masa 1 saat. Okey. Ini ayunan. Ni buat 1 saat ni, ini merujuk kepada frekuensi. Frekuensi ni maksudnya dalam 1 saat berapa kali ayunan lengkap dia. Jadi kat sini frekuensinya adalah sebabkan 4 kali jadi 4 Hz lah. Okey, boleh Itu maksud frekuensi. Jadi nak dapat tempoh macam mana? Jadi nak dapat tempoh guna formula 1 per F. Jadi 1 bahagi 4. Okey, berapa agak-agak? 1 bahagi 4. Arif. Berapa tempoh Arif? Untuk soalan nombor 4 Arif. Belakang cikgu ni, ni jawapan dia kat sini. Ni. Belakang cikgu ni. Tempoh. Berapa Arif? Aisyah Hana, berapa jawapan untuk tempoh?
Okey, bagus Asyaina. Jadi 0.25 saat. Okey. Itu je lah. Jadi belakang cikgu ni. Ni. Itu tempoh. Okey, boleh ini soalan tentang tempoh dengan ayunan. Okey, kita tengok graf soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 ni. Kita tengok lagi supaya kita faham lagi. Okey, soalan nombor 5. Okey, laju gelombang di bawah ialah 32 cm per saat. Jadi ini adalah awak keluarkan. Ini adalah V. Berdasarkan graf di bawah kira amplitude. Amplitude panjang gelombang dengan frekuensi. Okey, pertama awak nak cari amplitude dia. Okey, mana titik keseimbangan dia? Ini titik keseimbangan dekat sini. Ini titik keseimbangan dia. Okey, itu adalah titik keseimbangan dia. Jadi amplitude ini adalah A dia. A itu amplitude lah. Cikgu tak tulis penuh lah amplitude. Jadi A dia kat sini berapa? A kat sini adalah 1.0. Okey, unitnya apa? Nampak ni. Unitnya adalah cm. 1.0 cm. Okey, itu amplitude. Okey, panjang gelombang banyak kaedah boleh guna. Sama ada awak nak pakai lambda ke lambda kat sini. Ini pun lambda. Okey, jadi kat sini adalah lambda. Jadi kat sini lambda berapa? Jadi lambda kat sini kalau awak tengok banyak kan. Jadi kat sini, tengah-tengah kat sini. Okey, ataupun susah sangat nak cari situ. Itu adalah lambda. Jadi kat situ 8, jadi 10 kan. 8, 10, 12. Dia tengah-tengah. Jadi 10.0 tolak dengan 2.0. Okey, sebab sini 2.0. Dia mesti tengah-tengah. Jadi 10 tolak 2 akan dapat 8.0. Unit apa? Unitnya tengok pada tu. cm. Okey, boleh. Ataupun awak nak cari lembangan ke lembangan pun boleh juga. Pun sama juga. Nak cari kat sini. Ni. Ini pun lambda. Pun sama. Kalau awak kira sama. Kan? Okay, 8, 10, 12. 12 itu 14. 14 tolak dengan 6 pun sama. Kan? Sama juga kat sini. Sini adalah 14. Sini adalah 6. Jadi 14 tolak 6 pun sama. Akan dapat 8 cm. Okey, jelas? Hajar jelas lah. Okey, sama ada awak nak ambil puncak ke puncak, lembangan ke lembangan. Ataupun awak nak ambil puncak dan lembangan pun boleh juga. Contoh kat sini warna kuning pula. Ni pun boleh. Ni. Pun boleh. Ini pun kira lambda juga. Puncak dengan lembangan pun sama. Jawapannya sama. Mesti sama. Pun 8 cm juga. Jadi kat sini ada 3 kaedah awak berkira. Sama ada awak ambil puncak, lembangan, puncak, ataupun lembangan ke lembangan. 3 kaedah awak boleh cari untuk jawapan ni. Pulanglah pada awak. Yang penting jawapan mesti betul. Okey, frekuensi. Nak dapat frekuensi, yang ni C ni guna formula V sama dengan F lambda. Guna formula V sama dengan F lambda. Jadi V sama dengan F lambda. Kita nak cari frekuensi kat sini. Okey, jadi V berapa? V dia 32. F kita nak cari F lah. Lambda 8. Jadi frekuensi adalah berapa? 32 bagi 8 akan dapat berapa? Dapat 4 Hz. Okey, itu nak cari frekuensi. Okey, boleh? Syafiqah boleh? Syafiqah? Okey, jadi untuk soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ini adalah kerja rumah. Kerja rumah. Jadi cikgu tak terangkan sebab soalan nombor 6 mirip macam soalan nombor 5. Jadi nanti awak buat homework awak pada soalan nombor 6.